Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وأملا متقبلا سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته Subhanallahi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyih. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni insya-Allah kita akan teruskan dengan hadis yang berikutnya daripada kitab kita 40 hadis amalan penghapus dosa. Itu adalah pada muka surat ke-82, tuan-tuan yang ada kitab, hadis 27. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, meringankan beban orang yang berada di dalam kesusahan. An Ubaidillah bin Abdillah annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana tajirun yudayinun nasa fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu la'alla Allah an yatajawaza anna fayatajawazallahu anhu. Daripada Ubaidullah bin Abdullah bahawa beliau mendengar Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang pedagang yang memberi pinjam kepada manusia sehingga jika dia melihat mereka dalam kesulitan dan berkata kepada pembantunya, berilah dia tempoh sehingga mendapatkan kemudahan. Semoga Allah memudahkan urusan kita. Maka Allah memudahkan urusan pedagang tersebut. Baik. Hadis pada malam ni adalah berkaitan dengan meringankan beban orang yang berada dalam kesusahan. Hadis tadi cerita berkaitan dengan seorang kaya, pedagang, businessman yang disebabkan dia ada kemampuan dari segi kewangan, maka ramai orang mai pinjam kat dia duit. Hutang lah. Dia ni pinjam, dia ni pinjam, dia ni pinjam, dia bagi pada semua orang, bagi kat semua orang. Tapi dalam banyak-banyak orang yang pinjam, ada orang, bukan semua orang yang senang nak bayar balik. Ada orang susah, dia tak boleh bayar balik. Maka dia sebagai pedagang, businessman tadi, orang yang ramai hutang kat dia tu, dia kata kat pembantu dia, dia kata ramai orang susah tu, maksudnya hang bagilah depa tempoh, berilah dia tempoh sehingga dia dapat kemudahan. Jangan ambil lagi duit dia, BP kat dia, bagi masa dulu, tempoh panjangkan lagi, dia susah.
Dia memudahkan orang. Patutnya kena bayar dah. Tapi nampak orang tu ada masalah dan sebagainya. Dia kata tak apa. Biar pilih, nanti dia senang dia bayar lah tu. Jangan paksa dia bayar. Apa dia kata? Moga Allah mudahkan urusan kita. Kita buat baik dekat orang dengan harapan Allah akan buat baik dekat kita balik. Dia ingat di hati dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan pedagang tersebut. Betul-betul. Apa yang dia nak Allah mudahkan urusan dia, Allah mudahkan urusan dia. Baik, banyak benda saya nak cakap tuan-tuan berkaitan dengan hadis ni. Yang pertama, syarak memuji orang yang ada kekayaan. Orang yang ada duit, orang yang businessman atau orang yang kaya, itu bukanlah orang yang keji di dalam syarak. Bukan semua orang kaya dia jahat, tak. Banyak benda baik yang orang kaya dia boleh buat. Tapi kaya yang bersyukur lah. Ada juga kaya tapi dia jauh daripada Allah. Dia guna duit dia untuk derhaka dengan Allah. Dia sponsor orang buat benda jahat, dia berzina dan sebagainya. Maka kekayaan tu menjadi, nikmat tu menjadi musuh pada dia. Tetapi pada malam ni kita jumpa orang kaya yang dia bagus dan dia baik. Apa dia buat? Dia bagi hutang ke orang. Dia bagi hutang ke orang. Asal dia tuan-tuan, kita nak ambil hutang ni, hukum dia harus. Harus ni maknanya bukan mesti. Harus ni boleh. Bila syarat dia, kita memerlukan, susah. Dan saya bagi tahu kat tuan-tuan, memberi orang hutang lebih afdal daripada bersedekah. Saya ulang sekali lagi. Memberi orang hutang lebih afdal daripada sedekah. Kerana orang yang mai kat kita, dia minta duit, dia nak berhutang, maknanya dia terlalu berhajat pada duit. Adapun orang yang berhutang, dia orang yang kita derma kat dia, dia subjektif. Kemungkinan dia memang memerlukan duit atau kemungkinan dia tak memerlukan duit. Kita just bagi kat dia aja. Tapi orang yang mai berhutang, maknanya susu anak dia tak ada, dia susah, sewa tak boleh bayar dan sebagainya, dalam keadaan tersusah macam tu, kita bantu dia. Itu benda yang sangat dipuji di dalam syarak. Tapi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, dalam bab hutang ni saya cakap sikit kat tuan-tuan. Maka kita kalau ada hutang dekat orang, kita bayarlah hutang kita tu. Itulah nak bab ni tu. Sebab masa kita pinjam, kita seronok. Seronok duit kita dapat 1,000 sini, 2,000 sini, 3,000 sini, 5,000 sini. Tapi akhirnya dia gunakan duit hutang yang dia dapat tu dalam benda-benda dia buat, sehingga dia tak boleh bayar hutang dia. Dia hutang kat sini pula, hutang kat sini pula, hutang kat sini pula. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, ada orang mati syahid, hidup balik, mati syahid, hidup balik, mati syahid. Tak ke mana dia, sebab hutang dia tak selesai. Nabi SAW pernah tak sembahyang jenazah seorang lelaki yang berhutang. Kemudian Sayyidina Abu Qatadah, kalau tak salah saya, dia kata, wahai Rasulullah, tak apa, saya tolong bayar kat dia hutang, tak apa, kata dia. Maka Nabi SAW sembahyang ke jenazah dia. Kemudian Nabi tanya dia esok, Abu Qatadah bayar adakah hutang dia? Nabi peringat dia. Esok tu dia tak lagi, Rasulullah baru meninggal, jadi saya bayar. Esok tu Nabi tanya lagi, Abu Qatadah bayar ke belum hutang dia? Beberapa kali Nabi peringat. Maknanya benda tu sangat penting dan sangat ulung dan sangat yughfaru lisyahidi kulla syai'in illa dain. Semua benda hutang-hutang orang-orang yang, semua dosa orang yang mati syahid ni diampunkan oleh Allah kecuali orang yang berhutang. Orang yang berhutang ni, Nabi SAW selalu doa, Nabi kata, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Wahai Allah, aku minta lindung daripada dosa dan hutang. Sahabat tanya, wahai Rasulullah SAW, sebab apa Nabi suka pair hutang dengan dosa? Sebab apa pair dia main macam tu? Kerana Nabi kata, orang yang berhutang ni, iza wa'ada, apabila dia janji, dia akan mungkiri. Apabila dia cakap, dia akan bohong bila cakap dia. Kebiasaannya, minggu depan saya bayar, esok saya bayar, tahun depan saya bayar. Dia punya tahun tu, dia punya mohong tu, sedia mohong orang. Jadi hutang ni satu benda yang kalau boleh kita elakkan. Doa apabila orang tu banyak hutang, banyak doa yang Nabi ajak kat kita.
Kerana orang yang belenggu hutang ni jadi serabut kepala otak dia. Antara doa yang masyhur adalah doa yang biasa dibaca oleh imam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Daripada belenggu hutang. Ataupun doa lain yang tuan-tuan boleh baca, Sayyidina Al-Bahili, apa nama dia, tak ingat dah. Dia dalam keadaan belenggu hutang yang banyak. Satu hari dia duduk di masjid. Nabi SAW tanya kat dia, wahai Abu Umamah, Abu Umamah Al-Bahili, sebab apa duduk di masjid? Ni sekarang bukan waktu semayang. Dia kata, wahai Rasulullah, saya sedih sangat, saya serabut lah bahasa kita, serabut sangat dengan hutang saya pun berlambak. Nabi kata kat dia, mau dah aku ajar kat hang satu doa yang boleh hilangkan keduka citaan hang, dan dalam masa yang sama boleh hilangkan, nama dia adalah hutang hang. Dia macam orang mengantuk di sorong bantai lah. Nak sangat lah wahai Rasulullah, saya pun duk serabut dah ni. Nabi ajak dia, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan semua benda-benda halal sahaja dan pelihara aku daripada aku dicukupkan dengan benda-benda yang haram. Wa aghnini bifadlika, dan kaya dan sempurnakan aku dengan kurniaan kamu. Wa agni fadlika amman siwaka, bukan selain daripada kamu. Doa Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili kata, aku baca 3 kali pagi, 3 kali petang, faqada anni daini, semua hutang-hutangku Allah selesaikan dan Allah hilangkan kesedihanku. Doa ni bagus tak tuan-tuan? Bagus. Nanti saya bubuh kali perakam ke, saya bubuh dalam page saya nanti di Facebook tu, tuan-tuan boleh tengok di situ. Allahumma kfini ni nanti saya bubuh, tuan-tuan boleh hafal pelan-pelan doa, baca, insya-Allah. Semua saya dan tuan-tuan semua orang ada hutang lah. Allah mudahkan. Macam mana? Tak tahulah Allah nak bagi ikut mana rezeki kan. Contoh saya selalu bagi tuan-tuan pergi Petronas buh minyak. Buh minyak habis buh minyak staff dia keluar dengan buh macam birthday, tebung keluar semua. Kita kata pahal pula ni. Dia bawa keluar mock check daripada Petronas RM50,000. Sebab apa? Hang adalah orang yang kesejuta yang berminyak kat syarikat kami. Sejak kami buka ni dah 10 tahun, hang tepat-tepat orang yang berminyak kesejuta. Kita kata pahal pula sejuta, aku tak tahu. Kita bawa motor isi minyak RM5 ya. Rezeki Allah menang RM50,000. Pernah jangka tak? Tak pernah. Boleh jadi tak? Boleh juga. Allah bagi kat kita. Jadi cara Allah nak selesai itu kita jangan fikir. Kita doa Allah mudahkan. Okey. Maka orang pinjam kat dia. Yang ketiga dalam hadis ni juga dipuji sifat pedagang tadi, dia memberi keringanan pada orang yang susah. Tuan-tuan, kalau orang hutang kat kita, kita beri tangguhkan pada dia, tangguhkan pada dia. Kita yang pemilik duit tu, kita bagi tangguh pada orang. Setiap hari yang kita tangguhkan, kita dapat pahala sedekah. Kita tangguh, kita dapat pahala sedekah. Satu. Allah Ta'ala sebut, wa in kana dhu usratin fanaziratun ila maisarah. Andai sekiranya orang yang berhutang dengan kamu dalam keadaan susah, fanaziratun ila maisarah, tunggulah, beri tempoh pada dia sehingga dia tu benar-benar dalam keadaan mudah untuk bayar duit kamu. Jadi kalau kita bagi kat orang hutang, kita bagi kat dia tempoh panjang sikit, dia susah, kita lanjutkan masa untuk dia, lanjutan masa tu kita dapat pahala sedekah. Tapi lanjutan tu mesti mai daripada kita. Kalau lanjutan tu mai daripada orang yang berhutang, sengaja dia tarik masa. Dia kata, alamak bulan ni aku tak boleh bayar, bulan ni tak boleh bayar.
maka setiap hari yang ditangguhkan tanpa sebab, padahal ada duit tu, maka dia dapat dosa macam menzalimi orang. Sebab dia ada duit, dia pergi tempat lain. Kalau hang ada duit, bayarlah sekadar kemampuan. Yang ni aku bayar dulu kat hang, tapi bulan ni aku dah ingat nak bawa anak-anak pergi berjalan, boleh tak? Nanti aku bayar separuh lagi kat hang. Kita cakap dengan dia. Jangan hang kata tak ada duit, tapi tengok gambar semua pergi langkawi dengan anak-anak. Bolehlah bawa anak, tapi hutang dahulukan dulu. Kerana hutang tu, daripada tuan-tuan belanja orang, baiklah bayar hutang. Kerana belanja orang, hukum dia sunat. Bayar hutang, hukum dia wajib. Kalau tuan-tuan tak pernah belanja orang daripada beranak sampai mati, siapa pun tak akan marah. Tapi kalau tak bayar hutang orang, dia akan jadi susah di akhirat. Tapi sikap pedagang ni bagus. Orang susah, dia tangguhkan dia. Kita pun tuan-tuan, kita kenal orang yang hutang dengan kita. Siapa hutang yang baik dengan siapa hutang yang hantu ayak, kita kenal. Dia kata, duit tak ada ni, minggu depan saya ayak, minggu depan. Dia punya minggu depan tu, tapi dia tak abang tahun bila. Dia cerdik ke? Dia kata minggu depan. Kita nganga tunggu daripada 2008, 2022. Menerap tunggu duit tak main-main gitu ya. Ya ada lah dia. Tangguh. Yang tu perangai yang tak baik dan perangai yang dikeji di dalam syarak. Yang kedua, kalau orang hutang dengan kita, yang bagusnya kita bagi tempoh kat dia, bagi masa dia fikir nak bayar. Yang lebih bagus lagi, kita halaikan dia. Kalau halai, yang tu paling power dan paling hebat sekali lah, yang besar ganjaran orang tu dapat di akhirat. Tapi Ustaz, kalau 200 boleh lah halai. Ni 200,000 Ustaz. Hantar tu hak kita lah. Kita boleh halai atau tak boleh halai. Bukan mesti halai, tak. Halai ni siapa habaq? Tuan duit tu habaq. Tak boleh orang yang pinjam tu kata, alah duit hang 200 halai lah, kira pula. Duit kita. Duit tu duit aku. Yang hang buat keputusan, tak boleh kata. Orang yang nak halai tu siapa dia? Pemilik duit. Tak apalah, aku tengok hang susah ni. Balance berapa? Balance 300. Tak payah hang simpan kat hang, bawa anak-anak pergi jalan. Betul ke? Banyak ni. Tak apa. Dia hang pun bukan tak mau bayar, hang usaha bayar, aku tahu hang bagus. Tapi hang ada masalah. Kita apa? Okey? Yang tu paling bagus sekali lah. Kalau kita tak mau halai pun tak apa. Ustaz, kalau dia tak mau bayar juga, saya dah paksa minta kat dia tak mau bayar juga duit saya, dia akan jumpa ke akhirat esok lah. Nanti di padang mahsyar, dia akan bayar dalam bentuk amalan dekat kita. Duit tak kira dah. Ketika tu bayar amalan. Amalan apa Ustaz? Dia ni merepek tak ada amal apa? Jangan takut. Kita boleh transfer kita punya dosa pergi atas kepala dia. Banyak mana? Allah tahu. Sekadar paling adil, Allah ambil dosa kita. Kata dia hutang 450 tak bayar. Allah ambil dosa yang sekadar 450, Allah buh kepala dia. Walaupun hang ni kaki semayang, kaki ibadat, geng bertakwa, geng yahanana, geng miswak dua celah kat ni, apakah hang yang bagus hebat, tapi mendarat di padang mahsyar hutang berlambak-lambak dengan orang tak bayar, bedaklah pahala hang. Sini sikit, sini sikit, sini sikit, sini sikit, sini sikit. Lalai bankrupsi di akhirat esok, nganga tak ada apa. Mendarat di padang mahsyar pahala berlambak. Lalai tak ada apa, duk belahak saja, duk nganga tantu je. Jadi tuan-tuan, kalau dosa dengan Allah, Allah boleh ampun. Allah kata dalam hadis qudsi, fala ubali, I don't care. Dosa hang banyak mana pun, hang punya pasal, aku boleh ampun kat hang. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ampun semua dosa. Ustaz, saya berzina. Ramai orang saya berzina. Satu bas rapid saya pernah berzina. Manusia penuh. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Semua dosa Allah boleh ampun. Ustaz, saya minum arak bukan sikit Ustaz. Saya rasa sampai hari ni Ustaz, dekat 14 kontainer saya minum arak. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Semua dosa Allah ampun. Ustaz, saya pernah main judi. Jangan habaq sport toto ke, damacai ke, laga ayam ke, laga beruk, segala macam judi saya main dah. Innallaha
yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah ampun semua dosa. Perkataan yang paling hebat saya nak beritahu kat tuan-tuan dalam hadis kursi, hadis 40, Allah kata apa? Fala ubali. Kalau hang mai jumpa aku, hang menghadap aku, menyerah taubat, walaupun hang bawa mai dosa sebanyak langit, fala ubali. I don't care. Aku tak risau. Kerana aku akan bawa keampunan lebih banyak daripada langit itu untuk hang. Wahai anak Adam, kalau sekiranya kamu datang jumpa dengan aku, menyerah, taubat pada aku dengan segala kesilapan. Banyak mana dosa? Dosa dia tu kalau susun penuh bumi. Seluruh bumi itu dosa dia. Allah kata apa? Aku akan datang pada kamu dengan keampunan lebih banyak daripada tu. Fala ubali, aku tak kisah. Satu syarat dia, jangan syirik dengan aku ya. Maknanya dengan Allah ni, hang minta ampun, Allah boleh terima taubat. Tapi bila hang melibatkan dengan manusia, memang teruk tu. Fitnah orang. Fitnah lah. Kawan tu tak buat, hang buat dia. Lingkup bisnes dia. Tuduh bisnes dia pakai mandrem. Hang jangan pergi kedai dia. Dia tu aku tengok setan duk kencing kedai dia. Padahal dia nampak benda setan, dia buh kepala dia tu. Kawan tu berniaga puluh-puluh ribu satu hari. Berapa banyak tahfiz dia tolong. Semua lingkup betul je. Sebab fitnah punya pasal. Dia ni berniaga, dia ni, oi, jangan makan laksa dia awal. Aku nampak banyak kali dah. Dia rendam paper Cina kat atas tu. Nak bagi pekat sikit kuah, dia buat tisu Maidin dengan tisu Sunshine Square. Dia tak tengok pun, dia ranjau, dia muhung. Kawan tu berniaga elok-elok, staff dia berpuluh orang daripada tak kahwin lagi sampai kahwin, anak beranak dia kerja dengan dia, tak mau lari elok. Niaga punya seronok, tolong orang Khamis malam Jumaat, dia main hantar laksa kat masjid surau. Bulan puasa jangan habang lah, berlambak-lambak dia bagi kat masjid surau hak kat tepi dia tu. Semua jahannam khalidin. Sebab fitnah apa? Tisu, dia kata dia buat tisu. Lah dia tak buat tisu, dia buat ikan betul. Dia gabung pula ikan termenung, ikan tongkoi pula. Mantap dia buat. Tapi dia fitnah kawan tu, niaga dia jatuh. Setiap kesusahan yang dia hadapi selepas tu, dia akan claim kat hang kat akhirat esok ni. Sebab hang yang viral. Aku tak tahu, sampai kat handset aku pun tekan lah. Hang tak tahu, hang forward dekat orang, masalah berlaku tuan-tuan. Hang dah taubat, hang pergi jumpa dia, hang tak boleh berhenti. WhatsApp, Telegram dia akan bergerak. Hang mati dah pun benda tu duk jalan. 5 tahun sekali dia main balik. 5 tahun sekali dia main balik. Facebook akan ingat kat hang. Allah. Naya tuan-tuan buat tipu orang dosa semua tu. Senang jangan buat naya kat orang lah. Hang tak tahu, hang tak payah forward. Hang tak tahu, hang tanya orang. Senang gitu. Dengan harapan Allah mudahkan dia. Baik. Dalam hadis ni juga memberi satu sinar harapan yang baik. Mana-mana orang yang tolong orang, Allah akan bantu dia balik. Allah akan bantu dia. Tuan-tuan, saya habaq kat tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar ada satu hadis yang 3 orang tersangkut dalam gua. Dan ada satu batu besar jatuh yang menghalang mereka keluar. Jadi mereka 3 orang ni mereka pakat. Mereka kata, Allah, kita cari apa-apa baik yang kita pernah buat kat orang, kita doa kat Allah supaya kita boleh keluar daripada sini. Orang pertama dia buat baik kat siapa? Dia buat baik kat mak dia. Kerana dia ada susu, dia pegang susu tu, dia tak mau bagi kat anak dia walaupun anak dia menangis. Sebab dia nak utamakan mak dia. Dia bagi kat mak dia pagi esok ni, dia doa, Ya Allah, aku buat tu ikhlas kerana kamu, Ya Allah. Maka apa yang berlaku? Allah bukakan sikit batu tu, tapi tak boleh keluar lagi. Orang kedua dia ada peluang untuk buat jahat, berzina dengan sepupu dia. Dia comel sangat, sepupu lama berkenan dah. Dia nak berzina dah. Sepupu dia kata, tak takut ke Allah ke? Aku main ni susah, aku tak ada duit. Aku minta hang duit, hang nak berzina dengan aku pula. Hang tak takut ke Allah ke? Dia kata, aku lama tunggu peluang untuk berzina dengan dia ni. Tapi bila dia cakap gitu, aku letak Allah nombor 1 lah. Zina, keinginan semua aku letak tepi, nafsu semua. Dia mudahkan urusan orang, dia halalkan duit kawan tu, Allah buka ruang untuk dia satu lagi. Dan yang paling besar, siapa mudahkan dia? Yang ketiga, tokek. Tokek tu ada apa? Tokek tu belah kambing yang banyak. Belah kambing banyak. Ada satu hari gaji, macam gamak Piramli orang semua ambil gaji kan. 40 penyamun ambil gaji tu. Mereka tak ada bank in kan masa tu, banyak duit. Ada seorang dia tak ambil. Staff dia tak tahu pergi mana. Mana dia ni? Dia pun pergi belah. Dia ambil duit tu, dia simpan duit dia.
Dia ambil duit dia, dia beli kambing, dia beli seekor, kambing yang tu, yang ni beli. Penuh satu lembah. Macam New Zealand. Penuh dia punya kambing dia tu. Setelah sekian lama dia tu mai. Dia kata, ni hang kenal tak aku? Bos, tuan kenal tak saya? Tak kenal lah ni. Dulu muda-muda lah ni, dah berumur lah, zaman-zaman lah semua. Tuan, saya lah dulu, saya tak ambil gaji saya. Ambil mana? Macam ni. Mai, boleh tak saya dapat balik gaji saya? Boleh, gaji hang mai tahun ni. Dia buka pintu belakang, dia tunjuk beribu-ribu kambing ni semua hang punya. Dia kata, jangan buat lawak tuan. Saya, gaji saya RM45, RM9 ya. Tengah bulan je duit sikit ya. Banyak sangat. Dia kata, tak. Aku beli semua, campur. Semua ni hang punya. Betul ke? Betul. Tahu dia buat apa? Dia bawa lori mai. Kutip semua. Tinggal take kambing je kat situ. Kot lah kawan tu jaga, bagilah separuh, tak apalah, aku ambil separuh je. Tak ada. Dia licin semua. Take kambing pun dia korek bawa balik rumah. Kawan tu buka pintu, tinggal ladang saja. Semua dia ambil. Ya Allah. Satu pun dia tak tinggal kat aku, ya Allah. Tapi aku buat nak tolong dia. Tak apa, ambil lah. Dia ambil. Ya Allah, andai sekiranya aku buat ni nak bantu orang, kau mudahkanlah aku, ya Allah. Allah bagi dia keluar. Jadi, kalau kita rajin tolong orang, ketika kita dalam masalah, kita boleh gunakan baik yang kita pernah buat tu, doa ke Allah. Contoh kita tuan-tuan. Tuan-tuan naik kereta, highway, berhenti tengah jalan, kereta rosak dekat betul-betul dekat Bentong ke, Karak ke, kawasan tuan-tuan tak familiar nak telefon. Kalau setakat jambatan boleh hello lagi kawan-kawan Pulau Pinang ni. Kalau setakat Bukit Kukus baru buka tu orang boleh lagi telefon. Kawan-kawan boleh pergi tolong lagi. Yang ni tak kenal siapa, tuan-tuan duduk di situ. Boleh jadi orang rompak kita, boleh jadi lori besar main langgak kita. Ya Allah, dulu kawan tu dia susah, aku pernah tolong dia, bantu dia. Ya Allah, andai sekiranya aku buat amalan tu ikhlas, kau bantulah aku ya Allah. Tuan doa, insya-Allah tengok lori di main pula. Buat apa? Mai tolong kita. Abang ada apa ni? Tak apa, mai saya tolong tengok kita abang. Allah hantar bantuan mai. Jadi, banyak-banyaklah buat baik masa kita dalam keadaan senang. Bila keadaan susah, Allah akan tolong kita. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan sentiasa tolong seseorang selagi mana seseorang tu dia tolong bantu kawan dia. Apa saja bantuan kita buat, mudahkan urusan dia, isteri dia, anak-anak dia, kemudahan untuk dia, semua tu Allah akan menyebabkan kita bagi senang ke akhirat. Sekarang ni saya tengok tuan-tuan, gaya-gaya orang tolong ni memang luar biasa. Kadang-kadang makcik-makcik mai daripada petani, bawa main dengan beg berat. Tuan-tuan, dia umur 67, 68, 71. Bawa main makcik tu dengan usung berat gitu. Dia main satu meja. Apa orang buat? Tanya makcik, dalam ni ada berapa? Berapa semua? Makcik tu kata semua dalam RM150. Makcik, saya bagi kat makcik RM150. Makcik bagi free kat semua meja, makcik pergi letak je. Janji makcik ringan. Makcik tak payah. Makcik balik awal, saya hadiah ke makcik RM150. Menangis makcik tu. Kerana kita mudahkan urusan orang. Allah akan bagi pahala berlambak-lambak dekat kita tuan-tuan. Jangan kira dengan orang. Saya tengok orang buat bantuan macam tu lah sekarang ni kan. Saya cerita dulu kan. Ada orang miskin dekat Mesir tu. Makcik tu susah niaga jagung. Duk bakar jagung jual ya. Tapi time free makcik tu baca Quran lah. Dia pergi kat makcik tu, dia kata, Makcik mau tak jadi staff saya? Makcik tu kata, aku kelulusan pun tak ada. Aku jual jagung pandai. Lain aku tak pandai. Tak, saya nak tanya makcik, nak tak kerja dengan saya? Tak tahu nak kerja apa, wahai anak. Makcik ni dah tua dah. Ni je makcik boleh. Macam ni. Makcik duduk di rumah. Makcik baca Quran 1 hari 5 juzuk. Saya akan bagi kat makcik sebulan RM5,000. Menangis makcik tu. Menangis makcik tu. Kerana Quran yang dia baca tu, dia duduk rumah, dia sambung baca, orang banyak gaji kat dia. Dia ada duit, dia tolong orang macam tu. Dia ada duit, apa dia buat? Pagi hari Jumaat, dia pergi beli nasi lemak. Nasi lemak berapa ringgit? RM1.50, RM2, RM2 kupang macam tu. Dia beli 3, 4, 5, 6 nasi, dia bagi RM50 kat makcik tu. Banyaknya. Makcik tak payah bagi kat saya duit baki, tak payah bagi.
Semua duit-duit ni makcik, saya bagikan makcik guna untuk sedekah kat orang. Saya buat kenduri hari ni. Makcik tu orang main nak ambil dua free, nak ambil dua. Patut dia balik lambat pukul 10 pagi, tapi pagi tu 8.30 dia balik rumah dah. Kita mudahkan urusan orang, Allah mudah kita. Saya tengok video pakcik dia buat dekat pakcik tu dekat India, tapi dia tak Islam lah dia ni, dia orang kaya. Dia pergi dekat tengah jalan, dia tengok pakcik tu umur 70 lebih, duduk menjaga nyok tepi jalan. Dia tanya pakcik satu hari, lama ke pakcik menjaga sini? Lama dah, macam ni mana? Pakcik satu hari dapat berapa? Adalah RM100 dia tu, duit depa lah. Duit RM100. Pakcik macam ni. Pakcik balik rumah, pakcik tutup kedai 30 hari tak payah niaga. Tak boleh macam tu. Sebab apa suruh saya tutup kedai pula? Nah, saya bagi kat duit pakcik 30 hari duit pakcik berniaga. Nah, ada siap-siap pakcik pergi rehat kat rumah. Umur pakcik tak boleh buat kerja-kerja teruk-teruk tengah panas macam ni. Pakcik balik rehat di rumah. Pakcik tu dapat duit tu tuan-tuan, dia punya menangis. Laki ni pergi peluk lah. Tak tahulah itu untuk konten ke apa-apa, tapi perbuatan macam tu tuan-tuan sangat baik dan bagus. Orang-orang susah, orang miskin macam ni, tuan-tuan bagi kat dia. Macam makcik tadi, macam pakcik dah berumur semua tu, orang miskin di jalan, kita bagi kat dia susah. Dandan kita suruh dia doa tuan-tuan. Dia pun angkat tangan doa, ya Allah, murahkanlah rezeki, bagilah kesihatan pada orang bagi kat aku. Tuan-tuan, doa dia silap ibadah lebih power pada doa tahajud kita. Kerana dia doa, memang dia betul ikhlas. Kerana kita ringankan beban dia, dia angkat tangan doa. Doa tu lebih power dan lebih besar mustajab dia. Kerana orang miskin dia punya doa dia tak sama. Mungkin kita doa tahajud kita adalah bila-bila kita bangun ke apa ke nak dapat kelebihan. Tapi dia punya doa tu bukan level dia. Dia doa ikhlas kerana Allah Ta'ala. Allah selamatkan kita daripada kesusahan, musibah, bala, bencana. Maka selagi mana kita ada kemampuan untuk tolong orang, kita bantulah orang. Ada orang ada jawatan, dia guna jawatan dia untuk tolong orang. Baiklah kita jadi orang baik macam tu. Jangan ada jawatan, kita tak tolong orang. Saya sendiri tuan-tuan menyaksikan beberapa tempoh yang baru ni je lah. Seorang yang ternama lah di Pulau Pinang. Tapi habis jawatan dia, siapa pun tak layan dia. Dia macam satu pakcik yang biasa, main di surau, duduk sandak kat dinding gitu. Kemudian dia pun balik, siapa pun buat tak layan kat dia. Ketika mana ada jawatan, kami belagak lagi. Cara cakap dia tu, semua orang ni sampah. Semua orang sampah. Dia lah paling hebat sekali. Akhirnya macam itulah jawatannya. Tapi kalau tuan-tuan baik, tak kira lah politik ke tak politik ke. Kalau kita orang baik, kita tak ada jawatan pun, orang main cari kita di rumah. Boleh tolong saya. Orang sonok semang kita. Kerana benda nak hormat orang ni, benda tu dia main sendiri. Sebab apa dia main? Sebab kita nampak dia tu orang baik dan bagus kita. Hormat kita tak boleh paksa orang, kita tak boleh cakap baju kita. Baik hang, hormat aku, tumbuk muka hang. Boleh gitu. Kemarin siapa meninggal tuan-tuan? Maulana Bukhari meninggal. Orang tak, bukan orang telefon orang semua, tolonglah mai, amai nanti aku bagi duit minyak hang. Tak ada tuan-tuan. Daripada Kuala Lumpur, dia dengar pukul 11, dia ambil flight pukul 12, dia sampai dah sini, dia duduk pukul 11 malam, flight dia balik. Saya tengok berlama-lama orang daripada Kuala Lumpur main. Kenalan, ahli ulama semua main. Sebab orang suka ada orang hormat, dia punya nilai dia. Datuk Abdullah Bukhari, tuan-tuan, yang saya kenal lah, orang lain kenal ramai lagi lah. Dia ni boleh saya abang manusia atau insan yang sangat luar biasa. Kerana dia antara orang yang awal yang pergi belajar agama dekat India. Pengkhususan dalam bidang hadis. Awal dia dalam 50-an, 60-an dah mula belajar dah agama, dah hafal Quran, dah orang yang hebat dan alim dalam 4 mazhab. Bahasa Arab dengan abang lah tuan-tuan. Dulu masa saya mengaji di Mat Tafiz Pulau Pinang tu, setiap hari Ahad dia ada kuliah tafsir dekat Masjid Negeri. Dan itulah kami semua student ketika tu, satu je kuliah maghrib yang pihak Mahat wajibkan untuk kami semua duduk dalam kelas dia. Duduk dalam kelas dia. Dan dia ni, kalau dia syarah ayat-ayat Quran ni tuan-tuan,
dia punya syarahan dia tu, nota saya kalau saya tulis tu, maknanya kita tak dan tengok muka dia. Banyak benda yang dia cakap tu, kita rasa macam penting. Tulis. Tak dan tengok muka dia, dia habaq lagi. Sagi kata-kata Sufyan As-Sauri dia hafal. 4 benda boleh dekat kita dengan Allah. 3 benda yang mesti kita jauhkan. Kata yang ni. Kata-kata ulama dalam bahasa Arab ni dia hafal ni. Saya rasa beribu lah, kata ribu, juta, tak tahu berapa ribu lah. Dia punya hebat. Allah bagi kat dia ingatan, dia boleh ingat. Kadang-kadang malam tu 1 ayat, 2 ayat ya. Tapi dia punya huraian, dia tak merapu kot lain tak. Tak cerita pasal drama, tak cerita pasal... Tak. Dia cerita betul. Kitab saja, hak tu yang punya lama dia cerita. Satu ayat, 2 ayat gitu je. Saya sempat mengaji dengan dia separuh daripada surah Baqarah sampai Ali Imran. Sampai Ali Imran juzuk 4 ke juzuk 5 macam tu lah. Lepas tu dah sambung Mesir apa semua. Dia dan sampai surah apa ke situ. Saya rasa sampai juzuk 20 lebih dia dan mengajar. Lepas tu keadaan kesihatan dah terganggu dah. Dia punya ilmu dia tu sangat luar biasa dan sangat hebat. Sampai masa dia hidup, bila jumpa je, dia tahu dah budak-budak Mahat, dia mesti cakap Arab. Dia takkan cakap. Walaupun saya cakap Tamil dengan dia, dia tak layan. Dia mau cakap bahasa Arab juga. Di Pulau Pinang ni, tuan-tuan, saya rasa 90% lah anak-anak di Pulau Pinang ni, nama dia lah bagi. Anak saya 6 orang, 5 orang dia bagi nama. Saya akan bawa nama kat dia, 2-3 nama, saya ingat lagi, di Masjid Negeri. Dia akan tengok 3 nama, dia akan tanya, hang anak nombor apa dalam family hang? Isteri hang anak nombor apa dalam family hang? Lepas tu dia kira tau. Apa ke dia kira baca? Okey, ambil nombor 1 ni, dia kata. Ambil nama ni. Dia dah tak tahu apa dia, ilmu dia tu Allah bagi luar biasa. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga semua bagi anak. Cuma anak last tu, masa tu PKP. Jadi saya pun dalam keadaan tak berani nak jumpa dia. Faktor usia dia, takutlah apa kita pergi merata lah apa semua. Dia tak sihat pula dia. Tak ada jumpa dia. Anak-anak lain ni semua memang lah. Dan dia di Pulau Pinang ni, level dia tuan-tuan, dia punya penghormatan orang bagi kat dia ni, kalau orang sebut nama dia, orang tak akan bangkang lah. Walaupun Wahabi, dia kata tak boleh ni, Nabi Muhammad tak buat lah apa semua. Kita kata dia ni, aku dah tanya Ustaz Bukhari kata boleh. Okey tak apa. Dia start motor, dia belah, dia takkan cakap. Kerana macam tu nilai Ustaz Abdullah Bukhari ni pada ni. Kalau tuan-tuan tengok, dia salah seorang daripada lajnah tasihh Quran Malaysia. Dalam mushaf kita terkini tak ada. Mushaf yang lama, mushaf Quran Osmani, tapi yang cetakkan yang dulu yang 90-annya tu, belakang tuan-tuan tengok, dia ada tulis Syekh Abdullah Bukhari Maulana tu, dia tulis nama dia paling panjang sekali. Dia lajnah tasihh Quran Malaysia. Awal-awal dia JAKIM nanti panggil dia untuk rujukan bab-bab hadis. Apa benda hadis DTP ya? DTP JAKIM macam mana? Macam itulah dia dengan kopiah India dia yang lembek tu, macam Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi pakai tu, kopiah lembek tu dengan kurta putih dia, dengan kain putih dia. Macam itulah Kuala Lumpur. Dia nanti naik bas pergi sampai. Kawan naik bas pada sini, penat lah tuan-tuan. Sampai situ letih, lena lah. Mesyuarat JAKIM tu lena. Orang dia tanya, Syekh ni apa nak tanya ni, hadis-hadis ni macam mana? Baca itu hadis, kasih baca tu. Dia pun baca. Itu ada sahih tu, sahih. Sambung tidur balik. Dalam duk mamai boleh habaq hadis status sahih ke tak sahih. Itu punya luar biasa tu. Dan tuan-tuan, dia tak ada kereta, dia tak ada motor, dia tak ada kenderaan. Jadi dia pergi kuliah macam mana? Dia pergi kuliah, dia keluar daripada rumah dia akan bawa satu sarban, bawa pergi situ. Siapa mai ambil, dia naik dengan dia tu. Motor pun dia naik, kereta pun dia naik, siapa pun tak kisah. Tapi bila tak ada orang, dia naik bas. Naik bas dia. Tuan-tuan tak boleh beli dia. Dia satu-satu ulama yang kebal. Tuan-tuan tak boleh beli. Kita kata, saya bagi kat ni Syekh duit ke apa? Nak beli duit apa? Dia kereta tak ada, dia motor tak ada. Dia naik dengan orang gitu ya. Dan banyak orang yang pernah bonceng dia. Saya pernah sembang, mereka kata memang karamah Allah bagi kat dia. Sebab apa saya kata kat dia? Saya kata, Ustaz, dia kata pernah kami bawa motor, Syekh duduk belakang, Maulana duduk belakang. Hujan ni gila-gila punya lebatnya hujan. Lebat gila. Tapi Ustaz, sampai kat masjid saya hantar dia pergi kuliah Masjid Negeri, saya heran
Sebab dia basah macam renyai je kat bahu dia. Badan dia semua tak basah. Ustaz tahu saya lencun nitik-nitik ayak kat saya. Saya kata memanglah, hang duk motor depan memanglah hang basah. Maulana duk belakang mana basah. Dia kata tak ustaz, saya berhenti banyak traffic light. Mustahil dia tak basah. Nombor 2. Saya bawa ustaz, saya banyak kali tengok belakang. Saya kata awak, macam tak ada orang. Ringan. Tengok tu, ada ke tak Maulana ni? Tengok belakang. Takut jatuh ke apa kan? Tak lah ya, buat ulama jatuh. Dia naik motor lah, dia suruh tengok belakang. Macam tak ada orang, dia kata. Dari segi ibadat, luar biasa tuan-tuan. Dia punya ibadat dia, saya sembang anak dia. Dia kata, anak dia kata, dialah satu-satu manusia yang luar biasa sebab hari-hari sembahyang tasbih. Hari-hari sembahyang tasbih. Dia akan balik rumah, habis daripada masjid Kapitan Keling. Zaman Kapitan Keling tu, dia duduk situ, lepak kat tepi-tepi tu. Lepas isyak tu, dia duduk tepi tu. Dia nanti bagi, dia nanti minum teh tarik lah. Mami baju yang tarik, dia bawa dengan flash 3-4 orang, dia duduk, lepas tu minum. Masa tu orang timai lah. Bawa ayak, bawa lah macam-macam lah. Lambak-lambak lah, anak sakit lah, sihir lah, yang tu lah. Semua orang dia tilayan. Kawan dia duduk tepi sambil-sambil minum teh tu, dia baca orang. Siapa main pun dia takkan, apalah, aku nak rehat pun tak boleh tak. Baca ke orang semua. Tunaikan hajat orang semua baik. Orang dia bagi kat dia sagu hati lah. Manyok tau. Dia timbul dalam poket dia. Orang bagi ke apa pun dia tak tengok. Dia lempak. Penuh poket macam nak koyak. Tahu duit tu dia buat apa? Esok, dia punya pot kedua dia Masjid Alim Sawaleh. Dia tidur situ. Dia suka duduk situ. Selesa situ. Gelandangan ni pun mereka ni pasal tuan-tuan ayak tak? Dia tahu dia bagi dia pergi beratok kat dia. Saja dia buat macam teruk tu, pergi salam dengan dia. Dia pun tahu dia bagi. Semua semalam tu semua bagi kat dia tu. Ada apa? Ada apa pun tak apa, bagi. Depa ni buat hantu ayak ke? Kadang beratok dah. Saja pergi belakang tukar baju lain lah, buat pakai cap ke apa sikit main balik. Dia pun tahu daripada orang jahat dia. Dia bagi. Saya tanya share semua bagi kat dia. Dia kata tak heran yang ni. Sekejap lagi malam dapat belembok lagi. Dia tak heran. Duit memang tuan-tuan tak boleh beli dia. Duit tu bukan dia punya. Dia tak tahu. Dia punya alam tu dia lain. Dia balik rumah pukul 10. Dia balik rumah, dia baca Quran sampai pukul 12 ke apa-apa tu. Dia tidur pukul 2, 3 semua tu semua bangun dah. Qiyam mulai sampai pagi tu. Saya pernah pergi markaz. Kali saya pergi markaz Masjid Penggali. Subuh saya tak sembahyang markaz. Saya sajalah dah dia Tanjung, kita pergi sembahyang kat Masjid Kapitan. Masa tu dia sihat lagi, dia sembahyang. Kapitan ni subuh dia lambat sikit. Mazhab Hanafi dia sembahyang subuh lambat sikit. Lepas azan subuh dia bagi masa yang agak panjang dekat 20 ke 30 minit macam itulah, baru nak qamat. Saya pun sembahyang qabliyah, saya duduklah. Dia main tau. Dia main ke serban dia lempak serban dia macam tu, dia sembahyang. Dia bangun, dia sembahyang, dia salam, dia bangun, dia salam, dia bangun. Masa tu umur dia saya rasa 80-an dah. Sembahyang. Saya tengok berapa kali tu tahu dia bangun. 10 kali dia sembahyang. Maknanya pagi tu dia sembahyang 20 rakaat. Pagi tu kita masa tu muda tengok dia, kita jadi segan. 20 rakaat dia sembahyang tu. Dia memang kuat ibadah dia. Saya pernah ceramah di Masjid Alim Sawaleh. Tengah-tengah ceramah dia main. Malam. Masa tu dia tak sihat lah, dia peluk papa dia. Tengah-tengah ceramah tu jadi bunyi-bunyi hingat kat luar. Wah, pasal-pasal. Saya kata ada apa? Maulana main. Allah, tuan-tuan bayang nak ceramah kat mana dia main. Saya jadi jam tu. Lepas tu tengok, saya kata ada Maulana main, aku nak ceramah apa, kena sumpah jadi tongges lagi, tak payah. Tak wani dia tak cakap dia main, jadi cakap tak apa, kita berhenti. Masa tu betul-betul cun-cun azan isyak. Lepas isyak semua pakat sembahyang qabliyah, dia bersembahyang. Masa tu dia mula sembahyang atas kursi dah. Dia sembahyang atas kursi. Ni kursi lah, dia sembahyang atas kursi. Tapi masa dia sujud tu, dia sujud di bawah. Tuan-tuan tahu, kursi tayar tu, ni apa 4 tu, terangkat, cungit ke tu. Saya macam nak terbalik je. Macam nak pergi pegang dia. Ada seorang bapa anak murid student di Yutong tu, bapa dia macam Rahman. Dia ahli khidmat pada ni lah, pada Maulana. Dia kata tak apa Ustaz. Biasa. Memang